Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ibu-ibu, bapa-bapa, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Saya Masa Bayu. Saya sekali lagi hari ini menyambung bahagian yang ke-5 bahagian yang ke-5 tersalah saya, berkaitan dengan riset akhir zaman. Macam mana tuan-tuan dan puan-puan keadaan hari ini, macam mana situasi keluarga, macam mana situasi sekeliling tuan-tuan dan puan-puan. Semoga semua berada dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sejahtera, insyaAllah, mudah-mudahan. Itu doa kita ya. Pertama sekali untuk hari ini saya ingin membawa tuan-tuan dan puan-puan masih dalam aspek riset ilmu. Kerana pentingnya untuk kita memahamkan sepenuhnya berkaitan riset akhir zaman itu daripada peringkat demi peringkat. Jadi saya tidak mahu terus masuk kepada riset akhlak atau riset moral selagi bahagian riset ilmu ini tidak kita dapat fahami ataupun kita perjelaskan sepenuhnya. Kerana tujuannya adalah supaya kita dapat faham dan laksanakan bagi diri sendiri. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bukan tujuan saya bercerita ya, kisah-kisah kepada tuan-tuan dan puan-puan, cerita-cerita yang untuk tuan-tuan dan puan-puan mendengar, suka mendengar. Tetapi saya lebih kepada untuk tuan-tuan dan puan-puan memahami. Kemudian apa selepas itu? Maka selepas itu macam mana nak implementasi? Macam mana laksanakan dalam diri kita? Ini tujuan kita tuan-tuan dan puan-puan dalam kehidupan, akhirnya berbalik kepada diri sendiri. Berapa banyak pun yang kita peroleh pengetahuan, yang kita dapat daripada mana-mana tempat sekalipun, mana-mana pihak. Kita pergi ke masjid, dengar ceramah agama, ya. Kita dengar majlis-majlis ilmu, kita dapat pengetahuan. Tapi kesudahannya nanti, apa yang nak kita lakukan dengan pengetahuan tersebut? Apa yang perlu kita lakukan? Adakah ia hanya sebagai satu pengetahuan yang kita simpan dalam buku, dalam nota, kemudian kita sampaikan pada orang lain tentang apa yang kita dengar, apa yang kita dapati daripada ustaz-ustaz ke, contohnya guru kita, lecturer kita, tetapi kita sendiri tidak lagi melaksanakan. Kerana ingat, ilmu itu pelaksanaan pengetahuan. Jadi sama pada hari ini, saya masih lagi berlegar tentang riset ilmu. Saya dah memasukkan kepada bahagian bagaimana kepentingan riset ilmu itu, bagaimana ia dilakukan, bagaimana ia perlu difahamkan. Jadi hari ini saya nak sambung riset ilmu yang perlu kita fahamkan. Kerana sebelum kita dapat melakukan apa-apa, sebagaimana saya katakan terlebih dahulu, perlunya kita riset ilmu terlebih dahulu. Kerana ilmu yang kita fahamkan pada hari ini, pengetahuan yang kita miliki pada hari ini, telah pun diriset oleh iblis. Itu maksudnya. Telah pun dilakukan pembaharuan oleh Dajjal. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hari ini saya nak berkongsi riset ilmu yang dilakukan oleh Dajjal. Hingga hari ini kita lihat di mana-mana juga tempatnya berlaku begitu banyak kerosakan yang tidak ada penghujungnya. Kerana apa juga yang berlaku tuan-tuan dan puan-puan, mesti ada permulaan. Yang tidak ada awal dan akhir hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi bila berbalik kepada kita sebagai makhluk, pasti ada awal, pasti ada akhir. Wal awali wal akhiru. Artinya ada awalnya dan ada akhirnya. Maka ada awalnya kepada apa yang dunia hari ini tempuhi, suasana di dunia pada ini. Maka apakah yang berlaku? Riset ilmu oleh Dajjal laknatullah. Beliau telah pun melakukan satu riset, perubahan kepada pengetahuan manusia. Dengan cara itu, manusia akhirnya akan melaksanakan pengetahuan menjadi ilmu bagi dirinya berdasarkan riset yang dilakukan oleh Dajjal.
Jadi bukan Dajjal datang dalam satu waktu tiba-tiba kita berubah, tuan-tuan dan puan-puan. Dia melakukan riset ilmu terlebih dahulu daripada awal lagi. Semenjak turunnya Nabi Adam alaihi salam ke dunia, dia telah melakukan riset ilmu. Maka itu yang berlaku kepada dua orang adik-beradik, iaitu anak kepada Nabi Adam alaihi salam, iaitu Habil dan Kabil. Berlakunya kesalahfahaman pengetahuan dan akhirnya menjadikan sebagai satu asbab berlakunya pertelingkahan. Dan daripada situlah berlakunya peristiwa pertama pembunuhan di atas muka bumi. Dua beradik, tuan-tuan dan puan-puan, yang lahir daripada ibu yang sama, daripada bapa yang sama, benih yang sama, yakni daripada Nabi Adam AS sendiri. Tetapi apabila berlakunya pengetahuan itu yang tidak bertepatan, maka datang ia ke dalam hati dan menyebabkan berlakulah kerosakan hati, dan daripada situ datangnya perasaan-perasaan tidak puas hati, perasaan-perasaan yang menyebabkan rasa marah, dan akhirnya berlakulah peristiwa pembunuhan dalam kisah Habil dan Kabil. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, Dajjal dia tak perlu nak bawa perkara-perkara besar-besar kepada kita. Jadi janganlah kita fikir Dajjal tu mata sebelah hanya telonde, tak cukup buka, maksudnya ada tulisan kafir di atas dahinya, maka kita akan tahu dia Dajjal. Dajjal telah meletakkan segala pengetahuan, ilmu-ilmu yang ada di dalam kehidupan manusia secara riset. Maksudnya dia ubah daripada dulu lagi. Sebab itu kalau kita fahamkan sebaik-baik pemahaman kita, yakin kita kepada Allah dan Rasulnya, yakni kepada Allah dan utusan-utusannya, dan yang pasti terakhir kepada Rasulullah SAW, bahawa sesungguhnya manusia yang sentiasa berpegang kepada janjinya kepada Allah, dia akan sentiasa beroleh kebahagiaan dan kesejahteraan, keselamatan di dunia dan di akhirat. Maka apabila berlaku peristiwa pertelingkahan di antara Habil dan Kabil, mana datang hasutan itu, mana datang pengetahuan sedemikian, mana datang keupayaan sedemikian? Kerana telah berlaku satu hasutan pengetahuan, dan akhirnya ianya telah menjadi sebagai satu pelaksanaan. Berlakulah pembunuhan. Maka peristiwa itu telah menjadi sebagai satu benchmark, penada aras kepada peristiwa-peristiwa sampailah hari ini setiap pembunuhan, setiap kematian atas pembunuhan ada permulaannya peristiwa Habil dan Kabil. Maka Dajjal, Iblis Lanatullah, merubah keilmuan-keilmuan yang sepatutnya disandarkan kepada kita oleh utusan Allah Subhanahu Wa Taala daripada awal, daripada Adam sampailah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dah berjalan dengan begitu lama, tuan-tuan dan puan-puan. Dajjal ni bukan baru hidup. Ada yang kata Dajjal ni masa kisah Nabi Musa. Dah baca dan fahamkan apa yang telah saya sampaikan terlebih dahulu. Banyak video-video saya bercerita tentang siapakah Dajjal sebenarnya. Kenapa beliau sangat digeruni dari segi keupayaan fitnahnya. Semua saya dah terangkan dah. Dia bukan satu sosok yang tiba-tiba lahir. Dia dah wujud atas sifat dia sebagai kebatilan, raja kepada segala kebatilan. Jadi dia tak perlu buat apa-apa, tuan-tuan dan puan-puan, untuk menyebabkan kita berbalah sesama kita, adalah dengan cara dia merubah pengetahuan kita tentang apa yang sepatutnya kita faham. Dia akan lakukan segala ucara secara selecik-leciknya, tipu daya. Sebab itu dikatakan muslihat Dajjal, tipu daya. Dalam Al-Quran berulang kali diberitahu tentang tipu daya syaitan. Mereka bukan datang dengan cara menyerang kita, membunuh kita sebegitu, tetapi dia mewujudkan proses tipu daya. Maka tipu daya ini nak menipu perlu ada ilmu.
Nak muslihat juga perlu ada pengetahuan macam mana nak muslihat, macam mana nak buat tipu daya dan sebagainya. Kerana situlah riset ilmu yang saya maksudkan yang dilakukan oleh Dajjal. Beliau telah melakukan riset ilmu sehingga akhirnya berlakulah pertelingkahan di antara sesama kita. Tuan dan saya dengan pihak lain, contohnya kita dengan adik-beradik kita, kita dengan kawan-kawan kita, kerana masing-masing membawa pengetahuan masing-masing, yang mana bila kita lihat hujungnya, kita akan dapat faham bahawa pengetahuan itu adalah daripada sumber yang membawa kebatilan, sumber yang membawa kepada perpecahan. Kerana harus kita fahami, kita terima dengan hakikat bahawa apa yang kita lakukan dalam hidup kita, tuan-tuan dan puan-puan, mesti berdasarkan apa yang kita tahu. Apa yang kita nak buat mesti berdasarkan apa yang telah kita pelajari. Ada pengetahuan, ada ilmu yang kita dapat daripada seseorang, daripada guru kita dan sebagainya. Maka cara yang dilakukan oleh Dajjal adalah dengan meriset ilmu yang ada pada manusia. Maka dia telah melakukan perubahan atas apa yang telah ditetapkan oleh Allah sebagai pengetahuan kepada kita. Kerana ingat, segala pengetahuan itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu berlaku di dalam peristiwa pertama kepada permulaan kita sebagai manusia, yakni kepada Nabi Adam AS. Apabila beliau telah dijadikan oleh Allah, lalu Allah menjelaskan, memberitahu kepada malaikat-malaikat bahawa beliau akan menzahirkan, menjadikan satu lagi makhluk, yakni Adam, manusia. Bukankah berlaku satu persoalan kepada Iblis sehingga beliau telah mengeluarkan satu persoalan-persoalan, pernyataan kenapa wujudkan satu sifat yang baru sedangkan mereka dah ada di situ. Yakni Iblis katakan bahawa dia ada pengetahuan, dia ada perkara yang dia lebih tahu dan lebih lama, hidup lebih lama, dan bahkan dia adalah ketua kepada para malaikat. Lihat di sini tuan-tuan dan puan-puan, pengetahuan. Tetapi pengetahuan itu datang dengan persoalan kesombongan. Di sini letak kesombongan bahawa dia tahu. Maka sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, cara yang dilakukan adalah dengan memastikan setiap daripada kita ni tadi mengikut apa yang dia tahu. Dia nak riset ke situ, bukan apa yang dia faham. Faham dan tahu tu berbeza ya tuan-tuan dan puan-puan. Faham ni berbalik kepada purpose, tujuan. Apa yang kita perolehi, tujuannya atas apa? Atas pengetahuan yang kita dapat. Bukan sekadar tahu. Orang yang tahu belum tentu dia faham. Orang yang tahu baca Al-Quran belum tentu dia faham apa yang dia baca. Dan pasti itu berlaku. Dan itu wajib berlaku kepada mereka-mereka yang telah diriset ilmunya oleh Dajjal laknatullah. Maka itu yang dilakukan oleh Dajjal, membawa manusia kepada apa yang dia tahu, bukan apa yang dia faham. Maka riset itu berlaku daripada peringkat awal. Dan apabila beliau berjanji dengan Allah untuk menyesatkan anak cucu Adam sampai akhir zaman dan memohon kepada Allah, meminta, maka dia tahu bahawa yang boleh memberikan kebenaran itu Allah. Maka dia meminta mendapatkan kebenaran daripada Allah untuk dia melakukan apa yang beliau janji, iaitu menyesatkan anak cucu Adam. Maka dia ada pengetahuan. Apa dia? Dia tahu macam mana nak sesatkan kita, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi jangan ingat tuan-tuan dan puan-puan dah pandai, saya dah pandai. Tidak. Kerana dia dah ada jawapan macam mana nak sesatkan kita. Cuma dia perlukan izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah, aku bermohon kepadamu untuk membenarkan aku melakukan apa yang aku yakini. Aku tahu bahawa manusia ini akan sentiasa berpaling daripadamu, ya Allah. Dia kata begitu. Dia jelaskan begitu. Allah benarkan, Allah izinkan. Maka dia diberikan
dia berikan kehidupan ataupun nyawa immortal sampai akhir zaman. Dia tak mati, tuan-tuan dan puan-puan, iblis ni. Bayangkan daripada sebelum Nabi Adam AS, dia dah wujud dan sampai hari ini dia masih wujud. Kalau kita fahamkan dari segi faktor masa, kalau kita belajar lah, beribu tahun rasa-rasanya kalau belajar tu apa ilmu yang kita dapat? Belajar hanya dalam usia berapa tahun saja, akhirnya jadi seorang engineer, boleh menghasilkan begitu banyak pembangunan teknologi, pembangunan kita tengok hari ini. Tapi ini cerita tuan-tuan ribuan tahun. Itu tak terhitung daripada awal Adam lagi. Berapa tahun kita tak pernah hitung dengan perkataan kita hari ini. Dia masih hidup sampai hari ini. Maka apa yang dia lakukan? Dia melakukan apa yang telah dia janji kepada Allah. Menyesatkan kita. Menyesatkan tuan-tuan dan perempuan, anak tuan-tuan dan perempuan, isteri, keluarga, sahabat-sahabat keluarga dan sekeliling masyarakat. Kerana tujuan dia adalah untuk memastikan kita faham berdasarkan apa yang dia ingin kita faham. Bukan berdasarkan fahamnya kita itu, berdasarkan apa yang telah Allah wajibkan kita memaham. Apa yang sepatutnya. Maka di situ datangnya bantuan Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia, kepada kita. Allah sayang kita, tuan-tuan dan puan-puan. Dan Allah Maha mengetahui. Dan Allah meletakkan satu ketetapan. Kalau ketetapan ni maksudnya hukum, tak boleh diubah kepada iblis. Apa dia? Allah kata mana-mana yang beriman, yang bertauhidkan kepada Allah, orang-orang yang beriman, beramal soleh, maka itu bukan hak engkau. Engkau takkan mampu. Dan jangan kau sentuh mereka. Kerana mereka itu semua di bawah perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi manusia berubah kerana riset ilmu yang dibawa oleh iblis, oleh Dajjal laknatullah, menyebabkan kita saling berbalah di atas pengetahuan kita masing-masing. Maka saya nak ubah tuan-tuan ya. Saya beritahu dengan tuan-tuan dan puan, ini campur ni. Oh tuan-tuan, oh tahu ni. Tapi bila tuan-tuan pergi tempat lain, satu guru lain cakap, oh bukan ni, saya macam ni. Jadi dua pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan dapat dalam perkara yang sama. Jadi berbalah tak akhirnya. Saya kata tasbih ni warna putih. Satu pihak lagi kata tasbih ni warna hitam. Maka berbalah. Maka tujuan yang dilakukan oleh iblis ataupun Dajjal adalah untuk kita saling melihat ilmu dari sudut masing-masing, tetapi tidak ada penghujungnya kepada Allah. Masing-masing memahami berdasarkan apa yang dia dapat, daripada siapa dia dapat, dan akhirnya tidak ada hujungnya penyatuan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang dilakukan oleh Dajjal laknatullah. Beliau telah melakukan perubahan-perubahan di atas muka bumi dengan mewujudkan ilmu-ilmu yang akan menyebabkan manusia saling berada dalam kedudukan masing-masing, tetapi tidak mampu wujud di dalam sebagai satu ukhuwah, sebagai satu pasukan, sebagai satu masyarakat yang berpegang kepada tali yang sama. Oh, guru aku adalah guru mursyid, guru aku adalah guru yang sentiasa berzikir. Dia lebih hebat, dia sentiasa tak pernah basah, tak pernah kering bibirnya, kecuali sentiasa dipastikan dengan zikir-zikir. Aku tengok, ya Allah, sentiasa malam-malam bangun. Maka itu adalah nyata guru aku adalah guru yang sangat-sangat taat kepada perintah Allah. Satu pihak, maka dia akan dengar cakap guru dia. Datang lagi satu pihak, begitu juga klaim dia, begitu juga klaim dia. Maka wujudlah berbagai-bagai kelompok-kelompok yang masing-masing menyatakan diri mereka sebenarnya membawa kebenaran. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, cuba lihat betul-betul. Wa'imah apa sekalipun kebenaran yang kita katakan, ada tak penyatuan? Ada tak yang menyebabkan kita kembali menjadi saudara sesama Islam? Berapa banyakkah pecahan-pecahan kelompok di dunia pada hari ini kalau kita bercerita tentang Islam sahaja? Kita tak bercerita lagi tentang bangsa,
Kita tak bercerita lagi tentang budaya dan sebagainya. Kita bercerita tentang kefahaman agama dalam persoalan Islam sahaja. Berbanyak kelompok yang telah wujud. Maka datanglah satu kisah 72 kelompok yang wujud di akhir zaman, satu sahaja yang benar. Tuan-tuan dan puan-puan, cuba fahamkan istilah itu. Maka 72 kelompok ini tadi, masing-masing kata akulah kelompok tu, akulah golongan tu. Akulah, aku golongan sunnah wal jemaah, akulah orangnya. Aku daripada Syiah, akulah orangnya. Aku daripada Ahmadi, dan macam-macam kelompok-kelompok mengaku akulah orangnya. Akulah kelompok yang dikatakan satu daripada 72. Maka secara tidak langsung akhirnya berlaku perbalahan tak? Benar macam mana sekalipun, apabila di hujungnya itu tadi kita lihat membawa kepada perpecahan, ingat Islam itu penyatuan. Islam itu bukan pemecahan. Maka bagaimana dia boleh perpecah? Cari di mana sumber kepada pengetahuan itu tadi. Maka sumber yang membawa ilmu kepada perpecahan adalah riset ilmu Dajjal. Hari ini saya tidak mahu lagi berselindung bercerita siapa-siapa. Saya bercakap secara langsung kepada tuan-tuan dan puan-puan. Dah janggut dah putih, dah banyak dah, rambut dah putih, semua dah berkedut. Masa Bayu dah nak mati dah, tak lama lagi. Jadi tak ada hal lagi dah nak memikirkan nanti cakap macam ni ada yang marah. Saya lebih takut kepada murka Allah Subhanahu Wa Taala daripada muka sesama makhluk. Kerana apa? Hakikatnya tuan-tuan dan puan-puan, Iblis, Dajjal laknatullah itu sangat licik. Dia tidak akan tunjukkan keburukan untuk menjelaskan keburukan dia. Dia akan tunjukkan kebaikan yang kita akan terpedaya dan lihat dia sangat indah, sangat baik. Lalu kita menerima dia, menerima apa juga pernyataan dia sebagai satu ilmu yang benar. Tetapi fikirlah tuan-tuan dan puan-puan, sebab tu Allah suruh kita berfikir dalam Al-Quran berulang kali. Apabila datang apa juga berita kepada kamu, apa juga keadaan kepada kamu, apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, kembalikanlah kepada Al-Quran. Kembalikan kepada Al-Quran. Lihat dan cari, berikanlah fakta-faktanya atas apa yang telah kamu lihat, apa yang kamu fahamkan pada saat itu. Kerana sesungguhnya muslihat, sesungguhnya tipu daya syaitan itu sangat-sangat halus. Namun Allah menjanjikan keselamatan kepada kita tuan-tuan dan puan-puan. Apakah janji Allah? Rujuk Al-Quran, berpadukan Al-Quran, pasti kamu akan mendapat perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Al-Quran adalah kalam Allah yang tidak akan dapat diubah oleh siapa-siapa pun. Di mana sekalipun duduknya di dunia ini, apa juga golongan dia, Sufism ke, orang tarikat ke, yang ada kata ada fiqh, ni ada tarikat Wahabi dan sebagainya. Satu saja yang perlu dipegang, mesti Al-Quran yang sama. Ahli Sunnah Jemaah ada Al-Qurannya sendiri? Tidak. Syiah ada Al-Qurannya sendiri? Tidak. Kalau disebut Al-Quran itulah yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kepada kita pada hari ini. Tidak ada perubahan, tidak ada penambahan walau satu huruf, ataupun kurangkan walau satu huruf. Riset ilmu yang dilakukan oleh Dajjal adalah dengan memastikan wujudnya sistem-sistem pendidikan, sistem-sistem pengetahuan, yang hari kita katakan sistem pendidikan, berteraskan apa yang dia tahu dan apa yang dia nak kita tahu, bukan apa yang kita faham. Maka akhirnya wujudlah masyarakat dunia ini berdasarkan school of thought masing-masing. Maksudnya berdasarkan apa yang dia perolehi daripada guru-guru dia, dan apa yang guru-guru dia perolehi daripada guru-guru dia, dan apa yang guru-guru dia perolehi daripada guru-guru dia. Maka ceritanya adalah membawa cerita kepada cerita kepada cerita kepada cerita kepada cerita. Tetapi bila kita rujukkan kembali kepada mereka, kenapa begitu banyak lapisan, sedangkan kembali kepada Allah itu sahaja, kembali kepada Quran tidak kita perhatikan. Mana ada PAL, kita ada pusat Islam, kita ada pusat kajian Al-Quran dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan terasa hati atas kebenaran. Sakitkan hati kita dengan kebatilan. Datang
dan kita sakitkan hati kita. Maksudnya, datang kebatilan, kita terasa sakit. Tapi jangan sakitkan hati kita dengan kebenaran. Kalau kita kata benarlah hakikatnya hari ini, betul, kita berpegang kepada Al-Quran, kita berpegang kepada sunnah Rasulullah SAW. Cuba lihat di sekeliling tuan-tuan dan puan-puan. Jangan kita menidakkan dan jangan kita berdusta kepada diri kita sendiri. Adakah dunia hari ini bertepatan dengan apa yang telah dijanjikan oleh Rasulullah SAW kepada kita, yakni dunia yang penuh dengan kesamarataan, keharmonian, kesejahteraan, sekiranya mereka itu benar-benar mengikuti apa yang telah beliau tinggalkan kepada kita? Adakah sama? Maka kenapa ini berlaku, tuan-tuan dan puan-puan? Tanya diri sendiri. Maka di sini datangnya riset ilmu yang dilakukan oleh Dajjal beribu-ribu tahun sampai kepada kita. Kita ada sistem sekolah, budak-budak pergi sekolah, anak-anak kita pergi sekolah. Semakin dia bersekolah, semakin ganasnya mereka hari ini. Semakin hilang hormatnya kepada orang tua, semakin hilang kewarasan dia kepada tanggungjawab dia di atas muka bumi. Hari ini kita buka saja berita-berita tentang kisah-kisah guru-guru agama, banyak kisah-kisah yang di luar pemikiran kita, macam-macam cerita. Oh jangan, cerita ini keburukan, keaiban, yang itu kita malu. Tetapi kebenaran itu bagaimana? Kenapa semakin ramai manusia-manusia hari ini yang bercerita tentang menghafal Al-Quran, tetapi semakin banyak kerosakan di atas muka bumi, berlaku sesuatu yang tentu-tentu terang-terang di hadapan mata kita, berlaku perkara-perkara yang batil, kita berdiam diri. Maka macam mana itu semua berlaku? Kerana itu adalah berdasarkan kepada kefahaman masing-masing, pengetahuan masing-masing, ilmu masing-masing, yang mana akhirnya kalau kita susur kembali, pasti kembali kepada riset ilmu Dajjal. Maka itu yang dilakukan oleh Dajjal, tuan-tuan dan puan-puan. Dia telah menyebabkan dunia hari ini huru-hara kerana masing-masing bertelingkah atas ilmu masing-masing. Maka Masa Bayu membawa kisah ini, maka Masa Bayu nak cerita bahawa Masa Bayu lah yang paling benar. Adakah macam tu? Maka Masa Bayu sebenarnya menyampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan, gunakan akal yang Allah berikan. Bukakan betul-betul hati kita. Tanya pada diri kita, salahkah diri kita sebenarnya jika kita buka Al-Quran dan kita fikirkan, rujuk betul-betul dalam Al-Quran sebagai panduan, the only resource, the only reference, satu-satunya rujukan kepada kita. Itu yang Masa Bayu cuba sampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Sebab apa? Sebab di situlah janji Allah. Tidak ada sesiapa yang akan mampu merubah apa juga ketetapan yang telah Allah letakkan ke atas manusia. Ketetapannya apa? Apa juga perkara-perkara perjalanan proses alam semesta. 7 petala langit dan 7 petala bumi dan isi di antara keduanya itu tadi tertakluk kepada hukum Allah Subhanahu Wa Taala, dan di situlah hukum-hukum itu telah diperjelaskan di dalam Al-Quran atas segala perkara, segala kejadian, segala makhluk, segala proses sebesar-besar kejadian, planet, galaksi, bintang-bintang, gunung, haiwan dan sehalus-halus mikrob, nukleus, bakteria, semua itu tertakluk di dalam keilmuan yang ada di dalam Al-Quran yang telah Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Maka tanya diri, kenapa susah sangat kita nak menerima hakikat tersebut? Kalau kita tidak boleh menerima hakikat tersebut, berarti tuan-tuan dan puan-puan telah pun diriset ilmunya oleh Dajjal laknatullah. Bersolatlah kita 5 waktu, tetapi bila kita bertanya tentang persoalan solat, adakah kita faham kenapa solat itu kita lakukan? Kita pun letaklah dengan segala macam yang bernikah, bertudung, segala macam, nak menunjukkan bahawa kita benar-benar mengikuti apa yang telah Allah tetapkan. Dan itu tidak ada kesalahan bagi saya. Tetapi akhirnya, adakah membawa tuan-tuan dan puan-puan kepada penyatuan, kepada kebaikan?
Kenapa semakin kita menakutkan diri kita dengan perkara-perkara yang sebenarnya tidak akan mendatangkan kemudaratan kepada kita? Hakikat yang ada tidak akan mendatangkan kemudaratan kepada kita sekiranya kita berpegang kepada tali Allah Subhanahu Wa Taala. Takkan ada apa-apa yang boleh meletakkan kita dalam keadaan kesukaran. Maka tuan-tuan dan puan-puan, hari ini panjang sikit kisah saya berikan. Riset ilmu Dajjal adalah berbalik kepada perpecahan-perpecahan yang akan berlaku kepada semua umat manusia berdasarkan apa yang dia miliki, atas apa yang dia pelajari, atas apa ilmu yang telah dia dapati daripada sistem pendidikan daripada usia awal sampailah hari peringkat dewasa, dan dia akan lakukan apa yang dilakukan berdasarkan school of thought, apa yang telah dia perolehi. Dan yang kita lihat, yang saya masukkan di sini, khawatirnya adalah apa yang kita pelajari selama ini, apa juga keilmuan yang kita miliki selama ini, tidak kiralah daripada mana-mana gerakan, daripada mana-mana persatuan, daripada mana kelompok yang katakan Ahli Sunnah wal Jamaah, yang dikatakan golongan Syiah, yang dikatakan golongan-golongan tarikat, golongan-golongan Sufi dan sebagainya. Jika ia membawakan kita kepada saling meletakkan bahawa masing-masing paling benar, hari ini dengan lafaz La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, maka Mas Abayu menjelaskan itu bukan ilmu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Ingat tuan-tuan dan puan-puan, keindahan Islam itu bukan pada melihat sosok mana-mana pihak, tetapi keindahan Islam itu ada pada kebahagiaan sama rata dan keikhlasan di dalam kehidupan kita, melihat kebahagiaan semua termasuk haiwan tanpa meninggalkan hubungan kita yang secara langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup kita, mati kita lillahi ta'ala. Untuk itu tuan-tuan dan puan-puan, riset ilmu Dajjal telah berlaku, telah pun berjalan, dan hari ini buktinya segala yang kita lihat di dunia hari ini adalah atas penguasaan ilmu pengetahuan. Sama ada ilmu pengetahuan dalam aspek sains, sama ada ilmu pengetahuan dalam aspek agama, budaya dan sebagainya. Ia saling menyebabkan manusia berbalah di antara satu sama lain. Sedangkan Islam adalah atas tujuan menghimpunkan semua masyarakat dunia kepada kesejahteraan tanpa membezakan siapakah mereka dari segi darjatnya, dari segi latar belakangnya, warna kulitnya. Kerana Islam itu semua bersaudara. Jika dia orang Jepun, jika orang Jawa, dia orang Melayu, dia orang Afrika, dia orang Eropah, orang India, Arab, Turki dan apa juga bangsanya, mereka adalah saudara sesama Islam. Maka itulah riset yang perlu kita fahamkan, riset ilmu akhir zaman yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, dan disitulah peranannya dan tanggungjawab dan dilakukan oleh Imam Mahdi di dalam perjalanannya. Maka Imam Mahdi tidak akan melakukan apa-apa perubahan di dalam perkara-perkara yang pelik-pelik, bawa harta bertimbun-timbun, membawa berguni-guni emas, tetapi pertama sekali dia akan membawa riset ilmu untuk meresetkan kembali riset ilmu Dajjal yang telah merosakkan muka bumi pada hari ini. Semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kekuatan dan keupayaan untuk kita melihat realiti dan kita kembalikan diri kita kepada kebenaran hakikat yang jelas, iaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah
Muhammadar Rasulullah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Assalamualaikum, salam sejahtera daripada saya, Mas Abayu di Istanbul, Turki. Semoga kita berjumpa lagi untuk lain kalinya. Alhamdulillah, salam sejahtera.